ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak kerana Wali Songo, maka Jawa ataupun istilah dulu disebut Tanah Jawa tidak akan dapat diislamkan. Nur Islam yang menyinari sebelah timur dunia mencatatkan peradaban baru. Peranan para wali ini akhirnya merealisasikan bahawa Indonesia, negara yang berpenduduk paling ramai beragama Islam, malah Islam berkembang di Nusantara dunia Melayu secara aman, bukan kerana paksaan dan peperangan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Suratul Nahl ayat 125. Syiar Islam Nusantara sentiasa dikaitkan dengan pendakwahan yang berpusat di Tanah Melayu, Sumatera, Jawa dan juga Kerajaan Champa kini dikenali sebagai Kemboja. Di Jawa pula berkembangnya Islam bermula di Jawa Timur di daerah Gresik, diikuti di Surabaya dan Lamongan. Di bahagian tengah Jawa, pusat perkembangan Islam membabitkan Kerajaan Demak, Kudus dan Muria. Mengikut catatan sejarah yang terkuat setakat ini, bahawa Islam telah sampai ke Nusantara pada abad yang ke-13. Walaupun ada setengah ahli sejarah mengatakan bahawa Islam sampai ke Nusantara lebih awal daripada itu. Tapi abad yang ke-13 merupakan catatan yang terkuat setakat ini. Sebelum kedatangan Islam, penduduk di Nusantara menganut agama Hindu-Buddha. Wali Songo atau Wali Sembilan yang banyak berkorban demi syiar Islam di Jawa sebenarnya mempunyai banyak hubungan, terutamanya kekeluargaan. Jika tidak kerana hubungan kekeluargaan, mereka ini mempunyai hubungan di antara murid dan guru. Pendakwahan yang dilakukan bukanlah kerana ada imbuhan pemerintah ataupun misi dari kerajaan Islam. Ia dilakukan secara sukarela oleh pendakwah Islam yang juga pedagang. Apalagi apabila melihat sendiri kejahilan masyarakat terutamanya penindasan. Wali pertama yang dikatakan perintis kepada penyebaran Islam di Jawa, Maulana Malik Ibrahim yang dikenali sebagai Sunan Gresik. Berketurunan dari Samarkand dan juga Champa, Maulana Malik Ibrahim tiba di Jawa pada tahun 1392. Sembalo, daerah pertama dipijaknya di Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim melihat keadaan yang tidak tenteram dalam kehidupan masyarakat di sini. Sistem berkasta menyulitkan lagi kehidupan, di mana mereka tidak berpeluang menikmati kebebasan dan juga berusaha menaikkan taraf hidup. Kemiskinan dan penindasan yang dilihatnya menyebabkan Maulana Malik Ibrahim berusaha mengubah masyarakat di sini. Maulana Malik Ibrahim terus mendapat tempat di hati penduduk tempatan, terutamanya masyarakat bawahan. Masyarakat yang disisihkan dan tertindas. Apalagi pembaharuan yang dibawanya dan kelembutan ajaran Islam yang disebarkannya. Malah, turut mengajar masyarakat cara bercucuk tanam. Ketika itu pula, kerajaan Majapahit dilanda perang saudara dan menghadapi masalah ekonomi yang teruk. Beliau sanggup bersama-sama mengharungi musim kemarau yang panjang di Gresik. Syiar Islam tidak terhenti selepas wafatnya Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel menyambung dakwah Islam selepas meninggalkan tanah tumpah darahnya di Champa. Ketika Kesultanan Demak hendak didirikan, Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa. Malah turut mencadangkan anak muridnya, Raden Patah, untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi.
Jika Maulana Malik Ibrahim mendampingi masyarakat bawahan, lain pula bagi Sunan Ampel. Beliau mengambil pendekatan lebih berani dengan berbaik-baik dengan pemerintah Majapahit. Sehinggalah beliau dihadiahkan daerah Ampel Denta dan membangunkan pondok pesantren. Ampel Denta kini dikenali sebagai kota Wonokromo yang termasuk dalam kawasan Surabaya. Sunan Ampel juga mengambil pendekatan berlembut dan tidak mencampuri hal dalaman kerajaan Majapahit. Malah, bersama-sama membantu membangunkan masyarakat. Kehidupan yang sederhana dan ajaran Islam yang membawa banyak kebaikan akhirnya menyebabkan ramai putera dan golongan bangsawan Majapahit memeluk Islam. Sunan Ampel pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimanapun, kepada anak muridnya diajar ilmu yang sederhana dengan menekankan penanaman akidah dan ibadah. Dan pada anak muridnya ditanamkan semangat pengorbanan dan berhijrah untuk berdakwah. Atas segalakannya, Islam pada zaman Sunan Ampel ini telah sampai ke pelosok Jawa dan Madura. Islam terus bertapak kuat di Jawa di zaman Sunan Giri yang merupakan murid kepada Sunan Ampel. Sunan Giri dipercayai berketurunan Asia Tengah dan Campa pada sebelah ayahnya. Ibunya putri dari Belambangan, tanah tumpah darah Sunan Giri. Hasil pendidikannya di negara Arab dan daripada Sunan Ampel, Sunan Giri memulakan langkah pertamanya dengan membuka pesantren Giri di sebuah perbukitan desa Sidomukti, Kebomas. Pesantrennya menjadi satu daripada pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Sunan Giri, pendakwah yang amat tegas dalam menjalankan syariat Islam. Juga ketika usaha pendakwahannya, sudah ada fahaman-fahaman salah dan karut-marut muncul. Dipercayai penyelewengan ini dibawa oleh Syekh Siti Jenar yang cuba mempengaruhi para wali yang lain. Beliaulah dilantik menjadi hakim ke atas pembicaraan Syekh Siti Jenar, sekaligus menyelamatkan Islam di Jawa daripada tercemar. Islam di bumi Jawa terhutang budi kepada Sunan Giri dalam usahanya menegakkan syiar Islam. Ketegasannya dalam menyebar ketulinan Islam berjaya menepis kemasukan fahaman pesong. Malah Sunan lain yang sama zaman dengannya amat menghormati beliau di atas ketegasan ini. Banyak hal-hal yang membabitkan budaya terutamanya campur aduk budaya Hindu dan Buddha dalam Islam dirujuk kepadanya. Sunan Giri juga di antara Wali Songo yang menyaksikan pembukaan Masjid Agung Demak. Beliaulah yang mencadangkan perasmiannya dibuat pada hari Jumaat selepas selesai solat berjemaah. Sahabat Sunan Giri yang juga anak kepada gurunya, Sunan Ampel, Sunan Bonang juga merupakan Wali Songo yang mempunyai kelainan cara pendakwahannya. Sunan Giri yang menjadi wali dan pemerintah, tetapi Sunan Bonang menghabiskan hidupnya di pesantren. Beliaulah di antara wali yang banyak mencipta karya sastra yang bertemakan Islam. Malah, beberapa hasil karya sastranya telah dibukukan. Beliau menggubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Jelas, pelbagai cara dilakukan para Wali Songo dalam penyebaran Islam. Bukanlah dengan cara berperang atau di hujung pedang sebagaimana ditulis sejarawan Barat. Kreativiti Sunan Bonang umpamanya telah menarik ramai murid untuk belajar di sekolah pondoknya. Kerana cara pembelajarannya tidak menjemukan. Beliau juga menggubah tembang tambah ati dalam bahasa Jawa bermaksud penyembuh jiwa. Sunan Bonang banyak menghabiskan masa dengan mengajar pesantren di Bonang, Kabupaten Jepara. Beliau terkenal dengan ilmu kebatinan yang banyak menarik ramai murid untuk mempelajarinya. Sesuai dengan zamannya, di mana peralihan Hindu-Buddha kepada zaman Islam, Sunan Bonang menghasilkan pelbagai cara untuk menyebarkan agama Islam.
Dengan kreativitinya, mencipta gerakan fizik dari nama dan huruf hijaiyah sebagai cara mengajar muridnya menghafal huruf. Kemudiannya, secara tidak langsung mereka dapat membaca dan memahami Al-Quran. Penekanan keilmuan yang dicipta Sunan Bonang untuk mengajak muridnya melakukan sujud, bersolat dan zikir. Jelas, Wali Songo berdakwah di tanah Jawa dengan pelbagai cara. Sunan Darajat pula berdakwah dalam kelembutannya bertutur kata. Adik kepada Sunan Bonang dan putera Sunan Ampel ini dihantar ayahnya menyebarkan Islam di pesisir Gresik. Beliau yang terdampar di pantai Jelak telah menemui masyarakat yang kasar dan keras. Pada awalnya, beliau mengkaji kehidupan masyarakat ini, terutamanya mencari kelemahan mereka, dan akhirnya percaya hanya kelembutan yang dapat mengubah sikap penduduk Jelak. Perilaku sopan santunnya akhirnya menarik penduduk Jelak menyukainya dan menerima ajaran Islam yang cuba disampaikannya. Setelah berjaya menambat hati penduduk di Jelak, Sunan Darajat berpindah ke Desa Derajat. Di sinilah beliau meneruskan dakwahnya dengan membuka sekolah pondok di Desa Derajat. Atas kepribadiannya, Raden Patah penguasa Jawa ketika itu menggelarnya sebagai Sunan Mayang Padu, yang berarti perilaku dan kata-katanya manis umpama madu. Sunan Kalijaga merupakan ulama termuda yang diangkat menjadi wali. Beliau memiliki ilmu paling tinggi dan paling lama pula menjalankan tugas dakwah. Anak murid dan sahabat Sunan Bonang ini dipercayai mencapai usia sehingga 131 tahun. Beliau mengalami banyak peristiwa penting dalam perkembangan Islam di Jawa. Di antaranya, menyaksikan keruntuhan kerajaan Majapahit, terdirinya kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam Cirebon, Banten, dan kerajaan Pajang sehingga munculnya kerajaan Islam Mataram. Kalijaga berpendapat dalam usaha mengembangkan syiar Islam di Jawa yang masih tebal dengan budaya Hindu, kekerasan tidak boleh dilakukan. Menurutnya, masyarakat akan menjauhi jika budaya mereka dihina. Dengan cara mengikut sambil mempengaruhi, mereka mampu didekati. Setelah ajaran Islam difahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Pendekatannya menurut cara Nabi Muhammad SAW membentuk akidah masyarakat Islam di Mekah hampir 10 tahun. Sunan Kalijaga cenderung menganut fahaman sufi berasaskan salaf. Beliau lebih mencari pendekatan kesenian dan kebudayaan dalam mengembangkan syiar Islam. Pernah semasa perasmian Masjid Agung Demak, Sunan Kalijaga membuat persembahan wayang kulit yang telah diubah bentuknya untuk disesuaikan dengan kehendak Islam. Beliau disenangi oleh ramai wali pada zamannya dan pernah juga membantu Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam di Cirebon dan Banten. Sunan Kalijaga, seorang yang mempunyai kreativiti yang bukan sahaja di bidang kesenian, tetapi juga bidang seni bina. Seorang lagi wali songo yang bijak dalam pendekatannya dalam mengembangkan Islam ialah Sunan Kudus. Beliau merupakan murid kepada Sunan Kalijaga dan pendekatan pendakwahnya juga lebih kepada cara bertoleransi seperti diajar oleh gurunya. Beliau banyak berfikir bagaimana mendekati masyarakat untuk mengimarahkan masjid. Terutamanya bagi mereka yang belum memeluk Islam, cara penyampaiannya lebih halus. Cara beliau menarik masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol Hindu dan Buddha. Ia jelas dapat dilihat melalui arsitektur Masjid Agung Kudus. Bentuk menara, gerbang dan pancuran wudhu merupakan 8 jalan Buddha.
Malah menambat lembu di perkarangan masjid bagi menarik masyarakat beragama Hindu ke masjid. Apalagi, menurutnya dalam Al-Quran juga mengandungi cerita mengenai lembu betina. Pada zamannya, beliau tidak menggalakkan penyembelihan lembu, tetapi ditukar kepada penyembelihan kerbau. Sehingga ke hari ini, sebahagian masyarakat di Kudus tidak menyembelih lembu pada hari raya korban. Sebaliknya, menggantikan dengan kerbau. Di masjid, beliau seringkali memanfaatkan cerita 1001 malam untuk menarik orang ramai mendengar ceramahnya. Dalam usahanya menyebar dan mempertahankan Islam, Sunan Kudus pernah menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Malah, beliau pernah berdakwah di daerah yang tandus di Jawa Tengah. Mengikut dalam bahasa Jawa, songo itu berarti 9. Jadi dengan sebab itu berdasarkan bahasa ini, kalau disebut wali songo berarti wali 9. Jadi bermula daripada itulah maka wali songo itu diperkirakan sebagai wali yang 9. Tapi ada catatan-catatan lain dalam sejarah yang menunjukkan wali songo itu bukan 9. Misi perebutan kawasan rempah di Asia Tenggara bermula pada zaman Sunan Gunung Jati. Bagaimanapun, misi Portugis ini tidak berjaya. Sunan Gunung Jati mempunyai ikatan yang amat erat dengan Demak. Jika di Demak, kedudukan raja dan ulama terpisah, tetapi di Cirebon, Sunan Gunung Jati adalah raja dan sekaligus ulama. Zaman beliau mengalami gangguan daripada kerajaan Pakuan dan Galuh di Jawa Barat dan Majapahit di Jawa Timur. Ditambah pula ancaman luar yang dibawa oleh Portugis. Peranan Sunan Gunung Jati dalam menyelamatkan Melaka daripada jatuh ke tangan Portugis amat hebat. Beliaulah bersama Kesultanan Demak bertarung bermati-matian untuk mengusir Portugis dari Melaka. Sunan Gunung Jati dapat menghalang penguasaan Portugis di Sunda Kelapa, kini Jakarta. Pada masa itu, beliau memodernkan prasarana Cirebon, malah melakukan ekspedisi ke Banten. Kerajaan Pakuan dan Galuh tewas. Dengan itu cita-citanya mengembangkan Islam di Jawa Barat, terutama daerah Sunda, berjaya. Pada usia 89 tahun,
Sunan Gunung Jati melepaskan jawatannya dan menumpuk pada usaha dakwah. Dasar toleransinya jelas dapat dilihat semasa memberikan pilihan kepada kerajaan Pakuan sama ada memeluk Islam atau keluar dari istana Pakuan. Jasa terbesar Sunan Gunung Jati ialah melebarkan pengaruh Islam ke Jawa Barat sebelum pengaruh Portugis dan Belanda bertapak di Indonesia. Tersebarnya Islam di tanah Jawa adalah sumbangan ataupun kesan daripada usaha dakwah yang telah dilakukan oleh Wali Songo.